Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mempertemukan kita bagi sama-sama kita meneruskan usaha kita dalam memperbaiki dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi hari ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-An'am ayat 53 hingga ayat 59. Jadi satu hari satu muka surat. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran boleh cepat-cepat ambil Al-Quran dan buka ke halaman 134. Dan saya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan Al-Quran Resam Usmani. Sebelum kita meneruskan, seperti biasa saya nak mengambil kesempatan ini bagi menyapa teman-teman yang memberi salam kepada semua, bukan saja kepada saya, kepada teman-teman yang lain dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menyemarakkan lagi pengajian kita pada kali ini, saya nak mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menanamkan satu pemikiran yang positif tentang mudahnya mengaji Al-Quran ini. InsyaAllah boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali dari semua teman-teman. Komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Kita type dulu mudahnya mengaji Al-Quran. Dan jangan lupa teman-teman, jika ada insan-insan yang rapat dengan kita, yang kita nak bantu mereka untuk belajar mengaji Al-Quran, pertama saya nak ajak teman-teman untuk tekan button share. Jadi kita tekan button share dan juga kita tag
kawan kita atau pasangan kita atau ahli keluarga kita. Untuk ruangan kali ini, siapakah dua insan yang paling rapat, yang paling kita nak bantu mereka mengaji Al-Quran? Jadi tag nama mereka, insya-Allah. Boleh? Baik. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart untuk kita mulakan pelajaran kita pada kali ini. Seperti biasa, bila kita mula pada pertengahan ayat, jangan lupa untuk kita baca isti'azah. Pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A dengan au. Pertama, hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, ain makhrajnya di tengah kerongkong, tempat keluar yang berbeza. Au, dua harakat au. Zu, makhrajnya di hujung lidah. Zubillah. Lafz jalalah ini dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonirrajim. Ujung baru masuk ke mim. Jangan masuk mim awal ya. Jangan jim. Itu tak betul. Cuba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Baik, jom kita lihat sama-sama ayat 53 dari surah Al-An'am. Kita akan baca satu persatu dahulu. Mungkin ada teman-teman kita yang tidak keberatan untuk tolong tulis poin-poin yang penting yang saya akan bagi tahu sebentar lagi. Bukan saja untuk membantu kawan-kawan dan teman-teman sahabat pecinta Al-Quran yang lain, tetapi yang lebih utama untuk menguatkan ingatan kita sendiri ke atas pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari. Baik, boleh? Senyum dulu. Muka mesti senyum. Tarik nafas dan lepaskan. Wa kadza di hujung lidah. Wa kadzalika fatanna. Tan. Dengungkan di sini dua harakat. Siapa yang baca fatanna ba'dahum, itu tak betul. Dia kena baca wa kadzalika fatanna. Tanna. Baru masuk na. Jadi wajibul gunnah dengung dua harakat. Na. Jangan nganga luas. Jadi no. Itu tak mau. Na. Gitu saja. Dua harakat. Ba. Ain. Di tengah kerongkong. Ba. Allahu. Ba. Makhrajnya di tepi lidah. Kalau boleh saya nak tunjukkan kepada teman-teman. Ini lidah kita. Ini lidah kita. Kanan ataupun kiri. Kalau kanan bawa ke kanan. Kiri bawa ke kiri. Ba. Di. Du. Ba. Allahu. Baik, kemudian mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi kena bacakan dengan samar dua harakat. Asalnya hum. Hum. Kalau hum jadi izhar. Dia baca hum biba hum dua harakat. Ikhfa syafawi, jangan lupa. Dua harakat jangan tak cukup ya. Bibadil. Baik, di sini pula idgham bila gunnah. Asalnya dha tanwin baris dua di bawah bunyi dhin. Tapi bila datang lam, hukumnya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Jadi bi ba'dil, dhil terus masuk ke dalam lam ini. Liyaqulu, ku dua harakat dan lu 4 atau 5 harakat. Aha, ha juga 4 atau 5 harakat. Ula, satu harakat saja, jangan baca 2. La 4 atau 5 harakat. Iman, nun wajibul gunnah. Wajibul gunnah nun atau mim yang bertanda sabdu, 2 harakat, dengung. Man Allah, lafz jalalah di sini dibaca tebal 2 harakat. Hu alaihim, him di sini mim mati bertemu mim. Idgham mislain saghir dibacakan dengan dengung 2 harakat. Kemudian mim di sini hukum iqlab. Nun mati bertemu ba. Tetapi di dalam Al-Quran Nasam Usmani, nun mati bagi hukum iqlab tidak diberikan tanda mati dan tidak dibiarkan kosong, tetapi diberikan tanda huruf mim kecil yang ekor mimnya ke bawah. Jangan lupa bacakan dengan kita menggantikan bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang ba jadi mi. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Mi. Ataupun hampir bersentuhan saja. Mi. Dua-dua betul.
bainina. Dan na mestilah waqaf sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan bainina. Itu tidak sempurna. Mestilah bainina. Baru berhenti. Di sini waqaf qili. Qaf lam ya. Afdal diwaqafkan. Kemudian terus ibtidak pada Alaysa Allah. Dibacakan tebal lafz jalalah ini dengan 2 harakat. Hu bi'ain. Makhraj di tengah kerongkong. Lama bish. Ba baris bawah terus masuk ke dalam shin yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah. Lam ini tidak dibunyikan. Bisyakirin. Rin, ro-nya dibaca nipis di sini. Jangan baca syakirin. Itu salah ya. Mestilah syakirin. Dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Ma'ari li sukun di situ. Macam mana? Banyak kan nama-nama hukum yang kita nak kena kuasai. Tapi jangan bimbang. Jangan bimbang. Peringkat ini ikuti dahulu, dengar dahulu, biasakan dahulu, lazimi diri kita dengan istilah-istilah tersebut. InsyaAllah lama-kelamaan kita akan dapat menguasai. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Alhamdulillah, boleh. So far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Kalau boleh ikut dan merasakan perkongsian ini bermanfaat, sahabat-sahabat, jom kita komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan juga yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabat sedang mempelajari sesuatu. Dan boleh tak saya nak minta yang baru bersama kita ini, yang belum lagi menekan button share, untuk kita sama-sama tekan button share. Boleh? Terima kasih ya memberi sokongan dan dukungan kepada saya dan juga kepada Fatihah Learning Center, dan juga memberi semangat kepada teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua untuk sama-sama kita belajar dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pengajian Al-Quran. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Wa idza, za di hujung lidah. Za, sahabat-sahabat, lihat ini. Kalau lidah kita ini kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Kita bahagikan yang hujungnya ini huruf zal, huruf sa dan huruf dha. Jadi 3 huruf di hujung lidah. Kemudian di belakang sedikit itu huruf sad, huruf ra dan huruf sin. Di belakang sikit daripadanya huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Di belakang sikit itu di tepi huruf nun, huruf ra dan huruf lam. Di tepi lidah huruf dad. Kemudian huruf ha, huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Di belakang lagi huruf kaf, dan di pangkal lidah itu huruf qaf. Itulah tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah ini. Bagi teman-teman yang nak menguasai makhraj-makhraj huruf, insya-Allah tunggu sehingga akhir pengajian. Saya akan bagi tahu bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan kami berikan buku asas dan buku tajwid, insya-Allah yang akan dikirimkan ke rumah. Baik, kita lihat ayat ini. Wa idza jaa, 4 atau 5 harakat. Akallazi, kaf baris atas terus naik di atas lam yang bersabdu. Akallazina hamzah itu tanda mati mati asli. Jadi bunyinya yu, bukan yu. Kalau yu bunyi ain. Kalau yuk bunyi kaf. Kalau yu tak ada hamzah. Sekarang ini hamzah bertanda mati. Jadi bunyi yu. Minu, 2 harakat. Nabi ayah, 2 harakat. Ya, 2 harakat. Tina, 2 harakat. Faqul salamun, la 2 harakat. Mun, izhar halqi. Bunyi saja mun. Dan bagi tanwin, dhammatain, baris 2 di hadapan. Bagi huruf dalam Al-Quran Rasam Usmani ini,
Kalau dia tulis macam 69 ini, kalau sahabat-sahabat tak ingat nama izhar halqi pun tak apa. Tengok cam saja macam 69 ini hukumnya. Baca jelaskan saja, jangan panjang. Salamun. Bunyi mun sempurna terus masuk. Alaikum. Jangan pula kita baca salamun alaikum. Itu tak betul. Mestilah mun alaikum. Kum bila waqaf. Walaupun di sini waqaf sili afdal diteruskan, tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, nak berhenti sini pastikan kum, bukan kum. Jangan baca K-O-M tapi K-U-M. Kemudian ibtidak pada kataba rabbukum. Kum juga sama macam ni. Jangan baca kum tapi kum. Kataba rabbukum ala fa makhrajnya ni di bibir ini. Naf sihir. Ha baris bawah terus naik di atas ra. Di sini alif lam syamsiah, sekali lagi lam tidak dibunyikan. Naf sihir ha pedas. Rahmata annahu. Bila huruf berakhir dengan satu harakat, sahabat-sahabat kena berikan perhatian, jangan lambat. Rahmatan, ta nak ke an itu jangan lambat. Mata'an. Di sini pula nun sabdu jangan lupa dengung dua harakat. Nahuman. Di sini izhar halqi, nun mati yang ada tanda mati, jangan dipanjangkan. Man amila minkum. Baik, di sini pula nun mati yang tak ada tanda mati. Ini nun mati ada tanda mati, izhar halqi. Nun mati yang tak ada tanda mati bertemu kaf, hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, sahabat-sahabat, dibacakan dengan samar, dua harakat. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang kaf, dia bunyi samar. Nak kata nun pun tidak, kaf pun tidak. Dua harakat. Minkum. Baru masuk kum. Dan di sini izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati. Sempurna saja kum terus masuk. Su. Dibaca 4 atau 5 harakat. Di sini pula hukum iqlab. Tanwin bertemu ba. Ini asalnya baris 2 di atas. Tetapi dalam Al-Quran Nasam Usmani, baris 2 di atas ditulis dengan satu baris dan ditemani mim kecil yang ekornya ke bawah. Jadi asalnya an, hamzah, tanwin 2 di atas bunyi an. Tapi saya bagi tahu apa, iqlab ini apa maksudnya? Menukar bunyi nun kepada bunyi mim. An jadi an. Bibir itu bersentuhan saja 2 harakat ataupun hampir bersentuhan. Bijahalati. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya tin, tapi bila datang sa disamarkan 2 harakat. Tisum. Di sini pula wajibul gunnah dengung 2 harakat. Summa tabami. Ini kali ketiga kita jumpa iqlab. Tadi yang pertama nun mati, kedua tanwin, ketiga ni nun mati balik. Nun mati di mim kecil dia tulis di situ bertemu ba, bacanya mim, 2 harakat, nun bunyi nun ditukarkan kepada bunyi mim. Ba'dihi, hi dibaca 2 harakat. Ini huruf ya kecil ya. Wa as sad, bukan wa as. Kalau wa as jadi huruf sin. Wa aslaha, ha pedas. Laha fa'an. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nahu ghafurur. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya ghafurun, tapi bila datang ra masuk tanpa dengung. Jadi rurrahim. Ujung baru masuk ke mim. Haim. Jangan masuk awal jadi haim. Itu tak betul ya. Di sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat ma'ari li sukun. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Ayat ini agak sedikit panjang, jadi mungkin saya akan pendek-pendekkan sedikit untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Kita dengarkan. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من
Thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Baru berhenti. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Sahabat-sahabat minta beri komen sedikit. Adakah penyampaian saya ini terlalu perlahan, terlalu laju ataupun bagaimana? Saya sangat mengalu-alukan dan menggalakkan interaksi daripada teman-teman. Baik, saya yang paling utamanya, teman-teman dapat belajar sesuatu. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dapat improve bacaan Al-Quran. Itu sudah cukup memadai bagi kami. Baik, yang baru bersama dengan kita, jangan lupa teman-teman, marilah memberi sokongan kepada saya dengan menekan button share. Boleh? Kita panjang-panjangkan kepada ahli keluarga, teman-teman kita, agar mereka juga dapat belajar mengaji Al-Quran. Dan semoga kita diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Ya, yang belum lagi tekan button share, jom tekan button share dulu. Baik, kita terus ayat seterusnya. Sebelum itu, boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Kita lihat ayat ini. Wa kadza di hujung lidah likanufassilul lam baris depan terus naik di atas lam. Baik, di sini alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiah tadi lam tidak dibunyikan, alif lam qamariyah lamnya dibunyikan. Dan beza di antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah ialah alif lam qamariyah lamnya ada tanda mati. Ada tanda mati. Jadi senanglah kita nak cam. Kalau kita tak ingat nama pun, kita tengok lam tu ada tanda mati tak? Kalau ada tanda mati, kena bunyikan. Kalau lam tu tak ada tanda mati, walaupun tak ingat nama, jangan bunyikan. Itu cara dia, ya teman-teman. Nufassilul ayat. Di sini dibaca 2 harakat. Baik. Kalau nak tahu yang mana dibaca 2 harakat, yang mana yang 1 harakat. Tengok kedudukan hamzah dengan alif itu. Kalau hamzah itu duduk sebelum alif dalam keadaan begini, dibaca 2 harakat. Tapi kalau hamzah itu duduk di atas alif, dia duduk di sini. Dia duduk di atas alif ini, maka baca hamzah itu dengan 1 harakat. Di sini, dia duduk sebelum alif, jadi baca 2 harakat. Ayah. 2 harakat, ya 2 harakat. Tiwalitas. Ti nak keluar, jangan lambat. Tiwalitas tabi. Bi 2 harakat. Nasabilul. Lamnya dibunyikan. Sekali lagi, alif lam qamariyah. Sabilul mujrimin. Kita dengarkan ayatnya. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Baik, di sini diberikan lantunan ya. Jim merupakan huruf lantunan, huruf qalqalah. Mujrimin. Ri dibaca nipis, jangan baca tebal. Mujrimin, itu salah. Yang betulnya mujrimin. Baru berhenti. Baik, kemudian masuk ke ayat yang seterusnya. Qul inni. Itu dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah di sini. Siapa yang selalu baca qul inni nuhitu an, qul inni nuhitu an, itu salah. Kerana dia tidak panjangkan di sini. Di sini kena panjangkan 2 harakat. Qul inni, 2 harakat, ni juga 2 harakat. Nuhitu an, tu nak ke an jangan lambat. An izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi nun mati, jangan dipanjangkan. Terus masuk. A'budallazi, ujung lidah. Natad. Di sini berikan lantunan qalqalah sughra. 2 harakat. Nami. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya min, tapi bila datang lam disamarkan. Nak kata nun pun tidak, dal pun tidak. Di tengah-tengah dengan kadar 2 harakat. Min dunillah. Dan lafz jalalah dibaca nipis. Lah, jangan Allah. Itu salah ya. Kena baca dunillah. Dan bila kita pilih untuk waqaf pada perkataan lafz jalalah, perkataan Allah, jangan waqaf kurang dari 2 harakat. Jangan kita waqaf dengan dunillah. Itu salah. Mestilah nillah. Baru berhenti. Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh wasal. Baik. Saya anggarkan mungkin ramai yang pilih untuk waqaf di sini, terus ibtidak pada qul la
Qaf baris depan, naik terus di atas lam yang bersabdu. Qul la, 4 atau 5 harakat. Attabi'u ahwa'akum. Attabi'u ha, makhrajnya di bawah pangkal kerongkong ini. Ahwa, 4 atau 5 harakat. Akum, kum, bukan kum tapi kum. Qad diberikan lantunan khawqala surah. Dhalaltu idzan. Di sini asalnya idzan. Zal tanwin di atas bunyi zan. Tapi bila datang waw masuk beserta dengung. Idgham bi gunnah dengan kadar panjang 2 harakat. Idzan wa ma, 4 atau 5 harakat. Ma bukan ma, jangan nganga luas. Nanti lalat masuk dalam mulut. Ma ana minal. Baik. Di sini huruf alif ini dia huruf zaidah. Hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan baca ana minal. Salah. Na itu 1 harakat saja. Ana minal. Ana minal. Ini bukan tanda mati ya. Ini bukan tanda mati. Tanda mati dia buat bulat separuh begini. Ana minal muhtadin. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Baru berhenti. So far macam mana? Okey ke okey? Kalau okey berikan thumbs up dan juga heart. Dan boleh tak sekali lagi saya nak ajak teman-teman, jom kita komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita tanamkan perasaan seronoknya mengaji Al-Quran ni. Jangan pula kita bila tengok drama, tengok movie, sejam 2 jam pun tak apa. Kadang yang paling parahnya drama pukul 7. Telajak sampai maghrib, pukul 8 baru solat maghrib. Sebab apa? Nak tunggu drama bagi habis. Jangan buat macam tu ya. Kita besarkan Allah dan berikan haknya. Tapi bila baca Quran, kena satu muka surat pun dah mulalah menguap dan sebagainya. Tapi saya yakin teman-teman yang bersama dengan saya, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, semuanya merasa seronok dan masih lagi bersemangat untuk kita meneruskan pengajian. Setuju? Baik, kalau setuju, jom tekan button share sahabat-sahabat, khusus yang baru bersama dengan kita, insya-Allah ya. Kita buat perkongsian ini secara percuma. Cuma saya mengharapkan sokongan dan dokongan daripada sahabat-sahabat untuk menekan button share. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Qul inni, ini wajibul gunnah 2 harakat, ni 2 harakat, ala bay, ya bersabdu, tekankan, bayyinatim. Di sini ta tanwin di bawah bunyi tin. Tapi bila datang mim, idgham bi gunnah masuk beserta dengung. 2 harakat jadi tim. Kemudian nun mati bertemu ra. Idgham bila gunnah pula. Asalnya min rabbi. Siapa yang baca min rabbi di sini salah. Dia kena baca mir rabbi. Masuk terus ke dalam ra itu tanpa didengungkan. Mir rabbi 2 harakat. Wa kadzdzab diberikan lantunan khaqalah di sini. Zabtu ikhfa syafawi di sini 2 harakat. Di sini selalu orang silap. Kenapa? Dia tak cukup 2 harakat. Dia baca wa kadzdzabtum bih. Salah. Kena baca wa kadzdzabtum bih. Baru masuk bih. Tum bih. Kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak. Ma'i ma 2 harakat. Ifa hakiki 2 harakat. Bunyikan samar saja. Jangan ain. Kalau ain jadi izhar. Ramai orang silap pada ikhfa ya teman-teman. Baik, ikhfa ni memang dia ada 15 huruf. Setiap huruf itu bunyi tak sama. Nun mati bertemu ta bunyi macam lain. Bertemu sa bunyi macam lain. Bertemu dal bunyi macam lain. Bertemu jim bunyi macam lain. Bunyi bertemu kaf bunyi macam lain. Jadi oleh itu tidak dapat tidak. Sahabat-sahabat kena belajar. InsyaAllah. Siapa yang nak belajar hukum tajwid tadi satu persatu. Hukum nun mati, hukum mim mati. InsyaAllah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan sebuah buku asas dan tajwid yang akan kami kirimkan ke rumah anda.
Baik. Di sini kena baca 2 harakat. Di 2 harakat. Ma 2 harakat. Tasta'jiluna bih. Lu 2 harakat. Nabi. Waqafkan terus. Ha. Ha ini kalau waqaf jadi ha simpul lah. Ha besar. Bukan ha pedas. Diberikan tanda mati mendatang kalau kita nak waqaf. Kalau sahabat-sahabat nak wasal, nak sambung. Ustaz, saya tak nak berhenti di sini. Macam mana nak baca? Kalau gitu, kalau tak nak berhenti di sini, hi-nya kena baca 4 atau 5 harakat. Maksilah tawilah namanya. Bihi inil. Kalau nak sambung. Baik, saya mungkin rasa ramai yang akan pilih untuk waqaf di sini. Jadi, kemudian ibtidak terus pada inil honk. Ha pedas. Honk, ada bunyi hamasnya tu. Honk. Bukan huk. Tak mau. Dia kena bunyi honk mu illa lillah. Illa, bukan il. Ramai yang baca illa. Salah, dia kena baca illa. Illa lillah. Dan lafz jalalah ini dibaca nipis. Jangan lillah. Itu salah. Ya, kena baca lillah. Sekurang-kurangnya 2 harakat. Yaqussul haqqa. Baik, sad baris depan terus nak di atas lam yang bertanda mati. Alif lam qamarih di sini. Dan kalau sahabat-sahabat nak waqaf di sini, dia jadi qalqalah akbar. Dia kena bunyi macam mana? Haqqa. Tahan sekejap baru lepaskan, dan bila waktu nak lepaskan itu bulatkan mulut. Haqqa. Cuba lihat mulut saya. Haqqa. Haqqa. Jangan pepeskan. Kalau pepeskan jadi haqqa. Haqqa. Tak betul. Ya. Dan tahan sekejap. Haqqa. Baru lepaskan. Qalqalah akbar namanya di sini. Kemudian kalau nak sambung jadi haqqa wa huwa. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau nak waqaf begitulah bunyinya. Sekurang-kurangnya kita tahu dalam 2 situasi tersebut. Nak waqaf macam mana bunyi. Nak sambung macam mana bunyi. Ya. Kemudian saya ibtidak pada wa huwa khairul fasilin. Ra baris depan naik di atas lam. Rul. Bukan rul. Ramai baca khairul. Bukan khairul di sini. Khairul. Beza rul dengan roll. Sahabat-sahabat, jangan baca R-O-L. Baca R-U-L. Rul. Fasilin. Ini juga ramai yang silap. Dia baca fasilin. Seakan-akan huruf sin di sini. Ini bukan huruf sin. Ini huruf sad. Berbaris bawah bunyi si. Fasilin. Jom kita dengarkan dahulu ayatnya. Boleh? Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Baru berhenti. Okey, masih bersemangat. Siapa nak minum air dulu. Siapa nak betulkan kedudukan. Santai-santai. Belajar Al-Quran, hati mesti tenang, muka mesti senyum. Siapa yang tak senyum? Senyum cepat. Senyum dulu. Tenang-tenangkan fikiran supaya ilmu tu mudah masuk, insya-Allah. Berdoa juga kepada Allah. Kita hanya mampu berusaha. Diri saya, diri tuan-tuan, akal fikiran yang ada pada diri kita, hati kita, lidah kita, mata kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu mohonlah bantuan daripada Allah untuk memudahkan pelajaran dan menguatkan ingatan kita. Boleh? Kita amin-aminkan. Dan yang baru bersama dengan kita, sebelum kita meneruskan ayat ini, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menekan button share. Kita lihat ayatnya. Qul law, qaf baris depan naik terus di atas lamnya bersabdu. Law, muncungkan mulut. Law an, disedengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. An-na'i, di sini ai bunyinya samar saja. Jangan ain, jadi jelas salah. Di 2 harakat. Ma tasta'jiluna bihi 2 harakat. Laqudiyal di di tepi lidah. Amru baini wa bainakum. Kemudian
Wallah dibaca tebal 2 harakat. Hu a'lamu bil-dhat, makhrajnya di depan lidah ni. Bil-zalimin, di hujung lidah ya. Diwakafkan dengan 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Kita lihat ayat yang seterusnya. Ini ayat yang terakhir untuk hari ini insya-Allah ya. Kemudian nanti bila kita habis, kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 53 hingga 59. Wa 'indahu samarkan di sini 2 harakat. Jangan baca wa'in. Bunyi dah panjang dah cantik tapi bunyi izhar. Salah. Ataupun kita baca wa'indahu. Samar dah cantik, panjang pula tak cukup. Dia kena baca samar dan panjangkan 2 harakat. Wa'indahu mafatihul habadas. Mafatihul habar di depan naik di atas lam. Ghaibila la 2 harakat. Ya'lamuha dibaca 4 atau 5 harakat. Illahu, kalau nak waqaflah dengan 2 harakat. Jangan waqaf dengan illahu, itu tidak sempurna. Mestilah illahu baru berhenti. Kemudian terus ibtidak pada wa ya'lamu ma fil. Fa baris bawah bertemu lam. Fil bukan fil. Ramai baca fil bar, tak betul. Bacanya fil. Fil barri wal bahr. Jadi ra sebahagiannya bunyi. Wa ma tasqutu min qutu, bukan qutu. Kalau tu jadi huruf ta, di sini huruf ta. Qutu min, di sini idgham bi gunnah, asalnya min waraqatin, jadi baca min 2 harakat. Waraqatin idhar halqi, bunyi saja tin, jangan panjang. Terus masuk. Illa ya'lamuha 2 harakat. Wala habbatin, ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Tin samarkan. Fi 2 harakat. Fi dhulumatil ardi wala dhulumatil. Til bukan til. Til ta bawah bunyi ti bukan bunyi t. Jadi bila bertemu lam jadi til. Ra-nya jadi tebal di sini. Dhi tepi lidah. Ardi wala ratbi ratta. Ada lantunan di sini qalqalah sughra. Ratbi di sini idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung 2 harakat. Wala yabisin. Yabisin izhar halqi. Illa fi kitabim. Di sini idgham bi gunnah, dengungkan 2 harakat. Bim mubin. Baru masuk mubin. Jangan baca kitabim mubin. Itu ramai yang lakukan begitu. Salah ya. Kena baca kitabim mubin. Last sekali. Baru masuk ke nun. Jangan masuk awal jadi mubin. Itu salah ya. Mubin. Ujung baru masuk ke nun. Dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya dahulu. Ayat ini juga agak sedikit panjang, jadi saya mungkin akan pendek-pendekkan untuk membantu teman-teman yang tidak sampai nafas. Kita dengarkan ayatnya. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Baru berhenti. Baik, kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang ni saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama. Sebelum itu tenang-tenangkan fikiran, tarik nafas, lepaskan. Betulkan kedudukan, siapa nak minum air, minumkan air insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan, saya harap sahabat-sahabat, sekali lagi, jom kita tekan button share, boleh tak? Sebelum kita mulakan ini, kita tekan button share dan insya-Allah setelah selesai kita belajar nanti, saya nak ceritakan ataupun saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan mengirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. InsyaAllah bagi mereka yang nak belajar balik daripada makhraj huruf, nak belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu, insyaAllah. Kita teruskan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapkan teman-teman sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua dapat sedikit sebanyak mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, insya-Allah jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam di page Facebook Fatihah Learning Center. Yang belum lagi like page, boleh like page. Dan seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, mungkin ada di kalangan teman-teman yang merasakan, Ustaz, inilah masanya, inilah detiknya, hati saya tersentuh untuk saya mula belajar balik mengaji Al-Quran. Jadi oleh itu, saya nak mengajak teman-teman untuk menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Kerana selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, sahabat-sahabat ahli cepat Quran akan diberikan beberapa keistimewaan tambahan. Antaranya ialah yang pertama, sahabat-sahabat akan dikirimkan ke rumah sebuah buku asas dan buku tajwid. Itu yang pertama. Kami berikan buku secara fizikal. Keduanya, kami berikan rakaman buku tersebut. Kami telah rakamkan daripada muka surat awal buku asas dan sehingga akhir buku tajwid. Di sana terdapat hampir 200 video pengajian yang boleh diakses oleh ahli cepat Quran melalui Facebook cepat Quran ataupun aplikasi cepat Quran yang kami bina sendiri. Selain daripada itu, sahabat-sahabat akan dimasukkan dalam grup Telegram insya-Allah bagi ahli cepat Quran. Dan tidak cukup dengan itu, mereka yang menjadi ahli cepat Quran, kami berikan 3 bonus tambahan. Apa dia? Yang pertama, kami berikan e-book nota ringkasan asas tajwid. Yang kedua, kami berikan rakaman bacaan Al-Quran serta huraian tajwid sebanyak 30 juzuk. Di sana terdapat 600 video rakaman, 600 lebih. Jadi campur dengan 200 buku rakaman asas dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran insya-Allah. Dan yang paling istimewanya, ahli cepat Quran diberikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami insya-Allah. Boleh buat appointment sama ada nak datang ke pusat pengajian kita ataupun boleh buat appointment, kita boleh set appointment melalui video call untuk mungkin sahabat-sahabat nak bertanyakan soalan ataupun berbicara ataupun memperdengarkan bacaan dan sebagainya sepanjang hayat ya, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Dan yang bagusnya, ahli cepat Quran ini tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat hanya membayar yuran keahlian sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Untuk mendapatkan 2 buah buku, termasuklah wang posnya, termasuklah dengan rakaman hampir 800 video pelajaran itu, dan konsultasi bersama dengan kami untuk seumur hidup insya-Allah. Sahabat-sahabat hanya bayar berapa? Bukan 25,000, bukan 2,500. Tetapi untuk bulan kemerdekaan ini, sehinggalah tarikh yang akan kita buat revision pada pertengahan bulan ini, iaitu sehingga sekarang hanya membayar RM250 sahaja seumur hidup. Ini tawaran yang sangat-sangat istimewa. Sebenarnya kos untuk kita buat rakaman 800 video itu pun sebenarnya sudah lebih daripada harga RM250. Tapi disebabkan memang matlamat kita tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama memastikan yang namanya muslimin dan muslimat dapat membaca kalam Allah ini dengan baik. Jadi oleh itu sekali lagi saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran. Ada 2 cara untuk mendaftar sebagai ahli. Yang pertamanya, sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran langsung di website www.cepatquran.com. Ataupun yang keduanya, sahabat-sahabat komen sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli cepat Quran, nak dapatkan buku, nak dapatkan rakaman-rakaman yang saya nyatakan tadi, nak dapatkan waktu konsultasi dengan kami dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain,
komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti secepat mungkin admin kami akan reply, akan berikan satu link WhatsApp. Admin kami, sahabat-sahabat, klik link tu, nanti boleh komunikasi langsung dengan admin pendaftaran kami dan boleh tanya dia sebarang soalan ataupun minta dia bantu guide macam mana untuk mendaftar. InsyaAllah ya. Teman-teman, apa tunggu lagi? Marilah bersempena dengan bulan kemerdekaan ini. Dengan semangat kemerdekaan, kita ingin memerdekakan diri kita daripada kejahilan ilmu tajwid. Dan kita ambil bersempena semangat Ma'al Hijrah yang baru saja berlalu ini. Untuk kita sama-sama melakukan penghijrahan diri dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, sekali lagi sahabat-sahabat, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Dan ataupun boleh langsung buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Itu bagi sahabat-sahabat walau di mana saja berada. Sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, di Brunei, Singapura, Indonesia, walau di mana berada. Baik, sekarang ini saya nak ambil juga kesempatan nak kongsikan di pusat pengajian kami, Fatihah Learning Center Wangsa Maju, kita juga menjalankan kelas Al-Quran. Tapi ini berjadual lah. Kalau tadi itu walau di mana sahaja, bila-bila masa. Tapi untuk kelas di center ada jadual waktunya. Sahabat-sahabat yang nak datang, yang duduk berdekatan dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang ini. Datanglah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan penghijrahan ini. Jadi siapa yang nak daftar, WhatsApp nombor ini 0111621797 dan juga sesiapa yang ada soalan berkenaan dengan pendaftaran yang saya nyatakan tadi juga boleh WhatsApp nombor ini, insya-Allah. Ya, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat yang nak menjadi ahli sangat digalakkan untuk menonton, untuk mengetahui apakah keistimewaan dan pendekatan yang kami berikan di dalam buku Al-Sas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jadi jangan lepaskan untuk menonton video durasi 2 minit tersebut. InsyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik, yang sempurna, itu yang indah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap, yang salah itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.